Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Sembang berat. Hello, hi everyone. Kembali lagi dalam another episode of Sembang Berat. Yes. Ya Zul? Zul okay Zul? Okay, Zul okay. Okay, Zul, here's the thing. Before we even introduce kita punya guest hari ni kan, what do you know about streetwear, fashion? Daripada pengalaman sendirilah, kita start terdedah dengan streetwear ni maybe zaman tempatan fest lah. Zaman What year was that? Kayu, Sunday Abstract, apa semua kan. Jadi itu antara pendedahan tak awal. Dan kita tak nampak like streetwear is a thing pun sebenarnya. Kita tak tahu itu streetwear pun. Kita just nampak like, oh, clothing brand. So itu pendedahan tak awal lah. And then after that, dia evolve lah sampailah ke sekarang. Still macam one of the biggest interest and influence dalam life. Yes. And I think macam like personally on my end, I pernah go through that phase. I don't know time tu they call it streetwear ke tak lah, tapi macam like dia ada collective of people yang beli white t-shirt, lepas tu dia paint on the white t-shirt, design apa semua, and then dia jual tau dekat macam zaman-zaman tu macam like Urbanscape. Is it yang tie-dye tu ke macam mana? Dia macam tie-dye, dia macam paint, tak tahu lah apa benda, macam like fabric paint apa semua, dia buat benda tu tau. And then from there, that's when I realised ada brand-brand macam you mentioned Abstract, Super Sunday, and lagi banyak. And like tempatan fans lagi lah, the amount of brands kan. Today punya episode kita ada macam legend, pioneer, OG. Okay, we have Bob from Super Sunday. Welcome Bob. Sup. Hi Bob. Hai. Terima kasih sebab ajak orang tua datang sini. No lah tak lah. Kita rasa tua dah. Tak lah, kita sama-sama tua. Kita bertiga sama-sama tua. Kau faham tak? Dia Zul je yang muda sebenarnya kat sini. Okay, so far Bob, kita punya podcast ni sembang dia santai je. Tak, walaupun nama dia Sembang Berat, tapi dia tak adalah berat mana pun. Nampak macam berat lah. Tak lah. Kita ringankan sikit lah. Kita try untuk ringankan lah. Basically hari ni kita ada sebab lah kenapa kita jemput Bob sebagai salah seorang yang bertanggungjawab main peranan dalam scene streetwear dekat Malaysia. So Bob, maybe Bob boleh introduce dulu diri Bob, background Bob, kerjaya. Nama aku Bob, orang kenal sebagai Bob lah. Aku background graffiti artist. Super Sunday actually dia born as a graffiti collective at 2006 kalau tak silap aku. Dan kita start build up Super Sunday ni as a collective graffiti. Kita ada 4 orang masa tu, Tabi, Damis, Etis dengan aku lah. Mission dia untuk bawa graffiti tu jadi mainstream. Sebab zaman tu zaman underground lah. Masa tu graffiti very jahat gila kan. Underground lah, macam black graph time, malam, midnight, bombing. So datangnya aku masa tu 2005 ke KL. Aku asal Batu Pahat. So cari jalan macam mana nak survive kat KL. Dan aku punya influence mostly on fashion dengan hip hop. So datang KL dan aku ada that one skill lah, particular skill masa tu. Memang aku fokus dekat graffiti. Aku datang KL pun sebab graph job. Sampai dah tak ada job. So 2006 jumpa kawan-kawan yang minat graph ni, dan aku set up satu company. So 2006 kita create satu company yang nak bawa graffiti tu ke arah lebih mainstream lah. Lebih macam good boy lah. Good boy graffiti lah. Lebih mesra dengan masyarakat masa tu kan. Masa tu lah dia bermulanya perjalanan Super Sunday tu. Dia lebih kepada promoting graffiti into mainstream market. Nak bersihkan benda yang nampak kotor contoh lah. Macam tu lah. Nampak kotor. Persepsi dia. Dia just persepsi. Dari situ kita start buat graph siang lah. So daripada bombing malam, kita start bombing pukul 7 pagi. Time orang tengah pergi kerja. Semua pergi kerja dekat train pasar seni tu. So kita start buat graph pagi siang masa tu. Itu momen paling ajakan paradigma kita orang lah as a graffiti artist kan sebelum tu kan. Since tu kita dapat banyak feedback, then the company grow macam sangat laju lah. Unexpected lah. Lepas 2 tahun dah run as graffiti company, dan 2007 kita start buka kedai. Tapi masa tu kita tak buat baju lagi. Kita lebih fokus pada kita nak bangunkan scene tu. Kita nak bangunkan indie scene. Zaman tu zaman sebelum ada tempatan fair. Dia 2007 masa tu rantai. Zaman tu hujan masih lagi baru nak buat band. Dekat Rumah Merah ke? Rumah Merah, Banglo Merah. Harik Banglo, Cangkat, Pasar Seni, NX Gallery. Ni time-time yang kita jumpa. Kita dah pergi few event dengan rantai, dan kita jumpa beberapa brand. And then 2007 hujung tu, lepas kita habis buat job event, big graph event tu, kita keluar duit dan buka sebiji kedai dekat Bukit Bintang yang sekarang ni lah. Kita panggil dalam lebih kurang 50 brand. Zaman tu termasuk buat filem, buat muzik, anything yang berkenaan dengan event tu. Ada kat event rantai tu kita bawa pergi kat kedai. Sebab zaman tu tak ada kedai. Zaman tu memang tak ada kedai
try local brand. Ada masa tu dekat NX, tapi dia more to art, more to macam painting, grafik. Budak-budak Lim Kok Weng kan, zaman tu kan, artis-artis graphic design. So kita buat lebih ke arah retail. Zaman tu BB memang center of fashion masa tu kan. Bukit Bintang, Lot 10 kan, Sungai Wang, Imbi, Times Square. So tu urban area. Dari situlah dia berkembang. Daripada graffiti tu slowly kita nak letak trust lebih dekat clothing brand. Sebab mission aku memang to create sustainable business. In order to survive, aku kena calculate mana lebih relevant untuk long term kan. So graffiti memang kreatif, tapi dia sangat susah untuk buat long term. Tak banyak artis, demand very slow. Aku kena kerja lebih keras yang sampai tahap dia sangat impossible untuk push market yang belum betul-betul ready. Zaman tu orang baru nak tahu apa tu graffiti, apa tu graffiti, baru nak soal-soal. And then aku inspired by Indonesia punya street scene. Masa kita buat tu dah ada 10 tahun punya brand dah kat Bandung. So mana Indonesia diorang memang dah jalan dia lama. Dia dah jalan dulu. So even the indie punya scene pun inspired by Indonesian punya scene. Sebab zaman tu the Upstairs, the Brandles, Peter Pan kan, Sheila of Seven, scene tu dah ada dah. So since tu grow sampai ke fabric, baju, artis. So tu yang kuasa Malaysia dah start inspired. Sebab masa tu kita nak fight, kita kena keluarkan muzik Malaysia kan. Semua nak buat dah upload stroke apa benda lah. Then so t-shirt dengan grafik artis ni grow sekali. Peak dia 2011 bila aku dah decide untuk stop graffiti. Dan kita fokus rebranding Super Sunday ni as a brand. Tu lah sedikit sebanyak, tapi dah terbanyak pula kan. Tu bukan sikit, tu banyak. Betul. I sekarang ni I dengar dia cerita pun I macam in my head, tak apalah Bob, you cerita je, kita dengar je. Because during I think 2006 2007, that was memang time like you mentioned, rantai tengah sikit betul kan. Tengah all out tau, dengan hujan, dengan yang memang uji sebab kan. budak-budak pun time tu memang diorang tak ada any exposure yang lain. We do have macam dulu ada Junk magazine. Dia naik sekali tau. So and Super Sunday is definitely one of it. So that era tu, time tu memang hidup lah. Memang hidup. Colourful lah. It's really colourful because sangat colourful. Macam time tu social media pun baru nak mula kot. MySpace zaman tu MySpace kan. And time tu mana ada orang-orang toxic zaman kan? MySpace. So macam kat MySpace orang semua macam support each other lah, this and that. So benda tu macam cantik bila kita macam nak pergilah. Tengok betul. Orang just rasa macam diorang nak be a part of it. Dia sama macam zaman sekarang, zaman sneakers, zaman streetwear. Dia sama zaman, cuma zaman tu zaman pakcik-pakcik lah. Ni saya lelaki kategori pakcik lah. Zaman kita. Sekarang ni zaman budak-budak baru. So dia punya generation dia, nama yang baru, tapi wave yang lebih kurang, energy yang sama. Energy dia still sama, cuma dia punya potential tu lebih pada zaman sekarang. Dulu kita kena create sendiri. Dulu zaman kita buat baju dulu, itulah yang kita ambil hand painted, kan? fabric painting. Fabric painting kan? Memang kita malam tu lukis, esok expose, esok print. Even kita bawa baju dah habis, besok malam ni balik ambil fabric paint, paste. Dia punya passion tu memang obvious, nampak sangat tau. Because during that time banyak gila brand yang buat macam gitu juga, yang put effort macam beli t-shirt putih, paint sendiri apa semua. Kita pun macam nak buat jugalah. So bila kita tengok orang lain buat, kita pun terasa nak buat sendiri sebab kita tahu benda tu possible. Betul. So since kita dah cerita pasal streetwear ni kan, like sebenarnya apa benda streetwear? Apa sebenarnya maksud core filosofi di sebalik streetwear? So secara generalnya kita pandang is a part of fashion lah. So daripada mana datang dia tu? Dia macam-macam pandangan lah pada aku kan. Depend dekat siapa yang jumpa, macam mana dia jumpa. So falsafah dia akan jadi berlainan lah kan. So untuk generalnya aku rasa streetwear ni dia asal daripada zaman-zaman skateboarders, urban punya subculture lah. Macam zaman band, zaman tu ada sport dia macam skateboarding. Zaman dulu, zaman punk rock ataupun indie, zaman grunge kan, zaman 90s aku rasa dia dah start benda tu dah. Skateboarding ni as a part of new urban punya subculture kan. So dari situ dia create macam-macam ethnic lah, daripada music punk kahwin dengan hip hop, punk rock, rapcore. Perkahwinan ni jadikan satu attire. Lepas fasa 10 tahun tu aku rasa datang wujud potential yang throwback, aku nak tengok yang lepas kan, kalau kita kahwin dengan ni. So datangnya perkahwinan tu antara brand, contohlah British macam Fred Perry, Doc Mart, Carhartt, workwear ni dia jadikan satu attire dan dia mixing dengan sports yang ada zaman tu. Dia rasa macam music ataupun remaja yang jalani hidup. Baju tu yang dijadikan ni tema dia, ni lah streetwear zaman dulu. Sebab zaman dulu kita tengok
30 tahun 40 tahun lepas, kita tak macam sekarang. Kita pakai semua yang branded kan. Okay, yang branded on time. Zaman dulu dia orang terpaksa pakai barang yang bundle. Maknanya zaman 30 tahun dulu dia kena ambil bundle, dia kena tengok kahat yang orang dah jual, dah habis pakai, dia pakai balik. So tu yang skateboarders pakai, punk kini kan, pakai Dr. Martin pun bundle. So jeans device pun bundle. Jacket bomber bundle. So anything, semua benda yang lepas, benda yang previous tahun lepas punya, dan baru pakai tahun ni. So benda macam lambat. Sangat lambat, sangat lambat. Lah, 2 tahun 3 tahun kadang-kadang. So dulu potential kita nak dapat barang tu susah sebab orang kaya pakai. Dia dah boring dan baru dia jual kan. Dan baru market boleh terima. So itulah pada aku dia punya budak muda dulu tak sekaya sekarang. And then brand yang zaman sekarang pun tak semiskin dulu kan. So dulu nak produce pun slow, 6 bulan setahun collection dia. So dia punya progress tu sekarang laju. Tapi yang aku faham, so subculture ni adalah budak muda dulu jalani hidup, macam mana music dia, macam mana dia makan dia, daily dia, macam mana fashion dia. That's what it shape sekarang punya scene. So dari situ dia bawa dan kita replicate, reinvent balik dia punya filosofi, dan jadilah daily punya streetwear sekarang. Dan monthly streetwear, yearly streetwear. Dia dah macam mix. Dia dah mix, dia dah besar sangat dia yang macam besar. Society pun dah accept. Even high end pun boleh accept streetwear. Sebelum ni mana ada. Kasta tu terlalu tinggi dengan streetwear kan. Sekarang dia dah blur line, grey area tu dah terlalu kuat. Betul. Sampai dah tak tahu nak cakap macam mana dah. Exactly. Perkahwinan tu dah jadi sangat, dia dah hybrid. Dia kira macam hybrid lah kan. Dia banyak sangat perkahwinan kan. Kita dah tak tahu dah falsafah yang mana kan. Tapi secara generalnya itulah, pada aku dia urban subculture tu kan. Budak-budak muda kat bandar tu macam mana dia jalan hidup. Contoh Malaysian pergi Europe dan balik, tengok kita kena bawa kita jadi hip hop, kita kena jadi punk, kita kena jadi grunge, kita semua benda inspired by mostly western subculture lah. Sebab Asia pada aku dia memang heading to western kan. So sekarang ni kita dah jadi easternized kan lah. Sebab kita pun dah lalu hidup tu lebih 20 tahun. So kita punya subculture lah. Kita boleh wujudkan subculture. Sebab tu sekarang untuk wujudkan local brand tu dah tak pelik. Sebab kita hidup daily macam ni kan. Kita boleh pakai brand kita sendiri. Sebab tu aku inspired by Bandung ataupun Indonesia scene. Sebab dia pakai barang dia jalani hidup dia dengar muzik dia. So tu yang jadikan dia punya scene tu solid, jadi cantik untuk aku tengok lah. Otak kita betul-betul sekarang dia dah faham apa itu streetwear kan. Lain-lain orang kan. So sekarang ni kita nampak banyak brand-brand yang tengah naik lah, brand-brand baru sekarang ni. So macam mana Bob nampak sendiri pandangan Bob and harapan Bob lah untuk streetwear yang ada sekarang ni? Aku rasa bila nampak benda tu grow sangat banyak, means dia punya market tu tengah wujudkan big potential lah. That's why ramai semut datang sebab dah banyak gula kan. Kan? Dia simple matematik lah. Kenapa ramai masuk? Sebab market tu dah grow, dah tak macam dulu lah. Even local brand sekarang ni yang wujud sekarang ni pun tak macam 5 tahun 10 tahun dulu. Sangat berbeza. Sebab dia lahir zaman semua benda dah complete. Website nak buat sehari, baju boleh siap dalam sebulan. Semua benda dekat atas table dah instant dah senang. Dah tak susah macam dulu. Sebab kita nak buat brand dulu, kita memang go struggle punya era macam apa, zaman perang lah saya cerita kan. Kau nak cek makan tu payah. Dia macam susah ni Allah, hari-hari setahun tu duduk sembang fikir macam mana nak develop factory ni. Sebab kita facing dengan OG factory yang memang tak tahu langsung pasal local brand, tak tahu pasal budaya ni. Dia nak cerita pasal cutting jauh menyasar lah. Dia impossible dia nak apa benda itu, cutting dia dah baggy, dia tak tahu. Dia just produce benda basic, apa yang market demand itu yang dia buat. Dia macam dia, because benda tu dah template for them. It's a template for them. And when you and your team come in, you macam okay, we're about to shake this industry farm. Dia jadi payah kan. So tu yang market tu jadi slow. So sekarang ni bila market dah besar macam ni, so factory semua benda dah jadi senang untuk dia orang kan. So memang ada pro and cons tapi lebih pada pro lah. Sebab market tu dah lagi besar, lagi banyak potential, lagi banyak daripada yang kita tengok sekarang. Mungkin lepas ni dia akan lagi 10-20 brand lagi boleh pergi worldwide, tak tahu kan? Boleh pergi market luar kan. International pun dia dah tak ada limit. So aku nampak dia mostly ke potential lah. So kita nak get into deeper sikit. Kita nak cerita pasal creative process Bob lah dalam create your own pieces lah. Boleh ceritakan daripada sketch macam mana apa semua, idea? Dia proses yang panjang sebab dia dah lama buat benda ni. The whole creative process aku dapat banyak kat macam-macam tempat. Inspiration lah. I mean on design aku rasa sebab aku base daripada graffiti. So skill melukis tu memang dalam tangan lah kan. So untuk cipta any shape design tu semua memang sangat mudah untuk aku lah. So nak cakap melukis macam mana dapat idea ni aku susah sebab aku hari-hari melukis. Hari-hari dapat inspiration. Minat betul lah. Minat design kan. Cuma aku rasa challenge untuk create brand ni on projection, potential design, potential collection macam Cat Fashion Week, benda-benda yang melibatkan timeline yang pendek, show yang melibatkan ramai orang. Tu aku rasa tu lebih challenge untuk aku compare tu aku nak
buat crucial. Lebih crucial compare to nak buat design dekat baju. Sebab design baju ni macam saya cakap makan lah. Untuk design Super Sunday tu, macam collection yang setiap bulan keluar, like this month punya collection. So maksudnya benda tu memang warna dia, typo dia, logo, semua tu dah jadi macam satu template lah. Yes. Bob just play around, experiment macam tu je. So bila yang paling crucial tu is bila adanya fashion show yang agak eksperimental lah. Yes. Itu part aku bereksperimen. Sebab tu aku perlukan KL Fashion Week. First time aku datang KL, aku cakap one day aku nak brand aku masuk KL Fashion Week. Aku nak push aku punya creativity. Sebab aku on fashion. Aku memang into experimental fashion. Aku suka benda-benda yang tak ada dekat Malaysia. Benda-benda biasa lah kan. Benda-benda orang muda kan. So tu yang aku bawa. So brand ni aku bawa dia as a platform aku untuk express state of graffiti. Sebab once aku dah join graffiti, aku dah rasa benda ni dah tak challenge aku lah. So that's why aku decide untuk stop. 2011 aku nak challenge. So you're that type of person. Yes. Okay, now I get you. Yes. Dia dah habis ni macam tak nak. Aku dah nak pergi lagi, aku tak tahu nak gimana kan. Ada orang boleh kreatifkan potential tu, tapi bukan aku. Aku dah hampir sampai ceiling aku. Ni part aku. Tu je. So aku nak yang lain. Dan aku ada dua side yang favorite aku. Satu lukis, satu lagi fashion. Even fashion pun melibatkan lukisan. Still aku tak tinggalkan satu lagi. Tapi once aku tinggalkan ni, aku boleh fokus buat dua sekali kat satu career ni kan. So melukis dan fashion. So tu part yang aku combine dua yang aku suka. Tapi part tu susah sebab aku tak tahu macam mana nak buat fashion show, macam mana runway ni kan, macam mana feeling dia, macam mana arrangement dia, macam mana nak select model, macam mana nak create new look. It gets deeper into planning dah. Dia bukan sekadar melukis saja. Even lookbook pun antara benda yang susah. Nak create collection punya lookbook kan, kena cari inspiration lah. Tu part yang susah lah. Tapi paling aku rasa paling crucial is runway lah, KL Fashion Week lah. Untuk create runway punya collection, itu benda yang simpan setiap tahun lah untuk pening kepala aku lah. Sebab every time KL Fashion Week, sebulan ke 2 bulan aku tak cukup tidur, sampai tak boleh tidur lah. But can we talk about KL Fashion Week? Yes. Because Bob dah sebut and I nak tahu sangat. Sebab I think yang the one you had Dayan, Hanif, paling latest lah kan. Paling latest kan. Time tu when I saw that, I macam this is it. Because I know the first streetwear right. Kalau dalam stage KL Fashion Week, rasa 2014 kita ada buat dengan KL Fashion Week. Masa tu ada juga Wolfgang, Sultan. Kita start KL Fashion Week 2014 kat Avenue K. Time tu kat Avenue K. Time tu Avenue K. Itu masa tu dia punya pocket mini macam experimental sebelum dia bawa local brand dia pergi ke streetwear. 2014 tu macam trial time lah. When you had the first call, hey hello Bob, torang nak Super Sunday on KL Fashion Week, time tu apa perasaan you? Masa tu memang moment kau dream come true lah. Masa first time aku datang KL, aku jalan dekat Times Square, aku tengok masa tu clear. Aku masih ingat lagi yang moment tu. Aku tengok siap member aku, ni aku nak one day aku nak masuk runway ni kan. Masa 2005 masa tu kau datang KL kan. Masa tu memang kau macam alien lah. Kau macam alien lah. Kau as fashion pakai gila-gila. Datang KL semua orang tengok macam wah lah aku alien kan. Mula-mula aku eksperimen fashion ni dekat Batu Pahat, dekat kampung. Memang orang pelik tengok aku. Sebab aku sedar dekat kampung kan kau benda-benda pelik kau pakai. Tapi bila aku kat KL dan aku nampak KL pun pelik ke tengok aku kan. Okay, then I saw my potential lah. So that's why aku rasa ni aku boleh join. Aku rasa ni community aku, sama kepala aku kan. So bila datang invitation tu, memang macam macam mana benda ni boleh dapat kan? Because you came to KL with a dream. Pula jadi memang kalau aku nak. Aku letak dia macam satu demand yang orang demand kat kawan ni, tak kau demand. Then suddenly dapat. So benda tu memang macam miracle lah. So tu that's why aku appreciate benda tu. Aku nak buat continue every year sampai aku dah hilang rasa that feeling tu lah. Feeling tu memang tak pernah hilang lagi. Sebab mungkin sebab aku rasa dia sangat dekat dengan aku. Sebab satu benda yang rare pasal fashion ni, sebab kau kena plan. For each KL Fashion Week punya the collection, right? Macam ni you discussing with your team macam okay, untuk tahun ni punya KL Fashion Week kita akan buat collection macam ni. Like is it comes from you seorang ke ataupun ada orang lain yang macam Bob, I think this year kita buat macam ni boleh? Mostly dia macam tu lah. Mostly aku akan arrange dulu supaya aku nak nampak dekat stage tahun ni. Aku predict lah. Mostly prediction datang daripada aku dulu, and then aku present dekat team mana yang dia okay, and then perlukan idea tambahan macam 30 to 40% punya idea, dan baru aku decide dengan team apa lagi perlu tambah, dan kita revise balik. Tapi mostly asal idea tu memang projection tu daripada aku. Mostly datang daripada spontaneous punya vivid imaginary kan. Macam apa yang aku rasa prediction tahun ni dan aku perlu buat benda ni. Dari situ lah. Dia daripada insting lah. Faham. Tak ada mood board tu, tak adalah ada. Dia mostly daripada visual yang aku tengok lah. Inspiration kan. Dia datang daripada aku. Dan baru kita goreng sampai lah habis. Bob, so
kalau pendengar-pendengar semua nak tahu, where can they find Super Sunday? On social ataupun dekat kedai lu kita kat mana? Okay, kedai kita dekat KL, kita ada satu dekat Bukit Bintang, stesen monorail Bukit Bintang. Tu kedai pertama lah. And then second kita ada dekat Dataran Pahlawan kat Melaka kan, kat LG Floor. Lepas tu yang ketiga kita nak buka dekat KL East Mall. Dekat satu depan Vans. Tu kedai nombor 3 tu tahun ni kita banyak nak expand kedai lah. Banyak kedai untuk diorang senang akses kan. Sebab online dah jadi heavy traffic, dia jadi macam susah untuk diorang akses kan. Sebab biarlah online memang senang, tapi masih lagi orang minta nak enjoy experience beli baju kan. So kalau kat social media? Social media pula kita ada TikTok, IG, Facebook. Itu 3 akaun lah yang kita aktif. Boleh cek lah supersundaystore.os. IG dengan TikTok supersundaystore.os. Pembelian boleh beli di website www. Bukan dekat social media. Bukan social media tu platform untuk mingle around dia. Mingle around lah. Kalau nak beli, pergi ke website www.supersundaystore.com. Tapi bagi yang maybe nak pergi tengok Kayu punya Instagram yang lama-lama, Kayu ada kena cerita tepi lah. Sebab lama sangat, tapi masih wujud lagi. Kayu masih wujud di hati kan? Okay. Tapi di social media tu dia dah tak aktif lah. Sebab time dah tak cukup lah. Aku nak spend untuk membangunkan Kayu kan. Memang ada keinginan ni, cuma fokusnya sekarang lebih pada expanding Super Sunday. So aku tak nak kacau Kayu, sebab Kayu lebih pada aku very personal, sangat personal. Dia time aku consume untuk buat art kan. Once aku Kayu, aku punya minda graffiti dia akan wujud balik. Dia dah tu dah nak ada episod podcast kita. Jangan cerita pasal buat art tak. Aku dah suka dengar dia bercerita. Lepas tu nanti okay Bob, kita ada lagi satu episod ni, boleh datang. Jangan okay, thank you so much Bob. Ya Allah, thank you so much for coming. Serious best. I tak tahu nak cakap apa, tapi sumpah experience lah untuk dengar. Okay, thank you. I like it. I tak tahu, I suka dengar orang bercerita. Lama aku tak cerita benda ni. Sebab tu dia panggil aku on dia. Sebab dah lama tak sembang pasal develop brand kan. Experience kan. Dia kena keluar juga. Ni bagi dengar kan. I think orang patut dengar. Because yelah, macam sekarang ni, like you said, easy access to everything. And now all you need is an inspiration. All you need is the push. Not your family or your friends, but anyone else yang memang dah dalam industry to like macam, okay, you know what, I dah dengar podcast ni, or like I dah dengar Bob from Super Sunday, okay, I'm going to go for it. All you need is that push. And mana tahu, like budak-budak muda yang dengar ni, betul tiba-tiba, I dapat inspiration daripada Bob, I dengar dia kat podcast ni. So benda tu kita nak create benda tu tau. Because yes, you can be creative, but like you just need that push. Since you cakap pasal tu, semalam I ada dengar satu, walaupun out of topic sikit, dengar daripada kita punya pelakon kita, Bron Pellerin. Ada orang tanya dia pasal Michelle Yeoh. And dia kata macam, are we proud having Michelle Yeoh as pelakon yang dapat Grammy kan? Oscar Grammy tu lain. nyanyi. Jangan Grammy tu nyanyi. Okay, so dia kata as Malaysian kita happy lah, kita happy. Tapi as industry macam kita tak nak ambil kredit pun, sebab dia bukan datang daripada industri kita. So actually a good talent banyak dekat kita punya negara kita, but the interpretation of what good talent is, that is kurang kat Malaysia. So kita harap macam program-program macam ni dapat push our talent untuk go further. Create new perspective kan. Thank you so much Bob again. Thank you for coming. So terima kasih kerana mendengar episod yang menarik. See you guys soon on the next one. Bye guys. Bye. Bye.